Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini tajuk yang diberikan kepada saya, yang ditaklifkan ialah eskatologi. Eskatologi. Mungkin ramai di kalangan hadirin hadirat muslimin muslimat, mungkin ada yang dah pernah mendengar kalimah dan istilah ini, mungkin ada yang masih samar-samar dan keliru dengan perkataan dan istilah ini, dan mungkin juga ada pada malam ni baru pernah dengar, baru tahu adanya satu perkataan ataupun kalimah yang diistilahkan dengan eskatologi. Apakah yang dimaksudkan dengan eskatologi? Eskatologi sebenarnya ialah satu disiplin ilmu yang dibina, satu disiplin ilmu yang dibentuk, satu disiplin ilmu yang digarap. Permulaannya awalnya oleh ulama-ulama Islam kita sejak berabad zaman yang lalu. Kemudian diperkenalkan pada hari ini dengan satu lagi bentuk, yang mana eskatologi ini boleh kita gambarkan sebagai ilmu fitan, ilmu fitnah akhir zaman, ataupun juga ilmu strategi perang, juga termasuk pengistilahannya di dalam konteks eskatologi. Antara ulama-ulama yang dikatakan paling awal bermula dan mengasaskan ilmu ini walaupun secara tidak formal, antaranya ialah Imam Al-Ghazali sendiri, Imam Abul Fida, Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, dan beberapa tokoh daripada kalangan ahli sufi. Dan kemudian ilmu-ilmu dan disiplin ini diteruskan oleh ulama-ulama pada zaman ini. Antaranya yang paling terkenal dan sering memberikan speak ataupun ceramah-ceramah berkenaan dengan eskatologi ataupun ilmu akhir zaman ialah Syekh Maulana Imran Nazar Husin, juga Syekh Al-Aulaki. Al-Aulaki ni dah tak ada, dah arwah, dia dah mati dibunuh. Ini adalah antara gambaran-gambaran yang jelas diberikan di hadapan mata kita apabila ada ulama-ulama di kalangan umat Islam yang bangkit untuk membongkarkan gerak kerja, agenda-agenda kejahatan dan kemungkaran mereka. Pasti ada di kalangan ulama-ulama tersebut ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang dipengapa-apakan oleh mereka dengan pelbagai cara, supaya ilmu-ilmu yang disebarkan oleh ulama-ulama tersebut tertutup rapat, maklumatnya, informationnya tidak sampai kepada rakyat-rakyat di kalangan orang biasa ataupun orang awam. Dan kita juga harus sedar dan faham, untuk bermain dengan ilmu seperti ini, anda seharusnya mempunyai hati yang cekal, anda seharusnya mempunyai hati yang tabah, anda perlu mempunyai hati yang tahan sabar. Sebab orang yang mendalami dan bermain dengan istilah-istilah dikatakan fitnah akhir zaman, biasanya telinga kita akan sentiasa panas dicaci, telinga kita akan sentiasa panas dimaki, telinga kita akan sentiasa panas ditohmah, bahkan kita akan dilabel, dituduh dengan pelbagai labelan, pelbagai gelaran. Kita dituduh pentaksub mungkin, kita dituduh paranoid mungkin, kita dituduh buang masa mungkin. Perkara-perkara seumpama ini sudah melalikan kita dan membiasakan kita. Ini adalah antara rencah-rencah kehidupan, mehnah-mehnah, liku-liku dan tribulasi dalam sebuah seruan dan dakwah untuk bagi kita memperkenalkan kepada masyarakat awam tentang peri pentingnya kita mengetahui sekurang-kurangnya pada tahap biasa dan sederhana apakah yang dikatakan sebagai eskatologi. Di luar sana ramai yang bertanyakan pada kita, mana sumber yang kita ambil, mana maklumat yang kita ambil untuk menjadikan disiplin ilmu ini sebagai satu perkara yang penting kepada umat Islam sekarang.
Mungkin ramai kita yang terlupa bila kita membacakan tentang hadis Islam, iman dan ihsan. Kita biasa menghuraikan dalam bentuk 3 komponen tadi, tapi kita terlupa tentang soalan-soalan seterusnya yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bermula dengan akhbirni anil Islam, betul. Kita bermula dengan akhbirni anil iman, betul. Kita bermula dengan akhbirni anil ihsan. Lalu kita melengkapkan agama Islam kita semata-mata terdiri dengan 3 asas tadi, Islam, iman dan ihsan. Tetapi soalan daripada Jibril kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti setakat itu, tetapi diteruskan dengan persoalan akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Apa jawapan Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Rasulullah tidak jawab soalan tersebut, ceritakan aku tentang kiamat. Tetapi Jibril kelai soalan tersebut, akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepada aku, sebutkan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah walaupun dalam 2 bentuk. Antalidal amatu rabbataha. Suatu masa kamu akan melihat seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang akan menjadi tuan. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu juga akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berselipar, al-urata, yang fakir miskin sampai baju dia koyak compan camping, al-alata, yang fakir sungguh, yang miskin sungguh, ri'a asya, kebanyakan mereka cuma pengembala-pengembala dan penternak-penternak, yatatawaluna fil bunyan. Satu masa golongan inilah yang akan membina bangunan-bangunan pencakar langit. Ini jawapan daripada Nabi, walaupun kita sedar hakikat tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi melalui hadis-hadis yang lain cukup banyak. Tetapi dalam konteks hadis Islam, iman dan ihsan, Rasulullah telah memberikan 2 contoh tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kiamat itu pastinya akan berlaku. Tetapi untuk memberi kemudahan dan kefahaman kepada umat-umat dia di akhir zaman yang sudah terlepas zaman kenabian dan kerasulannya, itu sudah pasti. Tanpa bimbingan dia lagi, tanpa asuhan dan dakwah daripada Nabi lagi, kita sekarang bersendirian. Tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita pesan-pesannya daripada wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah dia. Jadi diberikan kepada kita tanda-tanda tersebut agar kita memerhati, agar kita meneliti, agar kita menzikirinya, agar kita mentadabbur dan menganalisa tanda-tanda itu sebelum kiamat yang sebenar datang menjengak kita. Bagaimana kalau tidak dikhabarkan tentang tanda-tanda tersebut? Adakah pasti kita semua akan bertemu dengan hari kiamat tanpa apa-apa persediaan pun? Nak bersedia tentang apa tanda pun tak ditinggalkan pada kami. Nak bersedia apa tanda pun tak diberitakan pada kami. Dan ini antara kasih sayang Rasulullah pada kita, dengan meninggalkan sejumlah besar hadis-hadis tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Baki lagi kerja kita lah. Kerja Rasulullah dah selesai, sahabat-sahabat dah selesai menyampaikan hadis-hadis baginda tadi untuk sampai pada kita sekarang. Baki lagi kita mempelajari dan mentadabburinya. Untuk apa? Persediaan untuk kita agar tidak terjebak dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman. Tidak terjebak dengan fitnah-fitnah besar yang memungkinkan boleh meragut akidah kita. Fitnah yang boleh meragut agama kita. Fitnah yang boleh meragut keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita. Kalaulah ilmu seperti ini dianggap paranoid, ilmu seperti ini dianggap pentaksub dan tidak berguna, itulah anggapan bagi anda. Go on. Tak ada masalah bagi saya kalau tidak ada seorang pun yang mampu menerima dan hadam ilmu seperti ini. Itu hak anda, itu masalah anda. Tetapi tugas sebagai salah seorang saudara di antara kamu semua,
Kita ini diikat dengan tali persaudaraan, tali silaturrahim. Walaupun tali ini kita tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi ulama-ulama menjelaskan, sewaktu kita mendirikan saf-saf kita tadi, tali-tali secara batiniah sedang mengikat kita atas dasar persaudaraan. Tapi tali ini tidak jelas kelihatan pada mata kasar. Kadang-kadang sebab tidak nampak tali inilah kita membezakan diri kita dengan saudara kita yang lain. Sebagai contoh, bila orang tanya tentang eskatologi, perkara yang paling penting yang dikaji apa dia? Biasanya kita akan datangkan dalam bentuk kajian, dalam bentuk bukti, dalam bentuk fakta. Nak buat kajian dalam aspek apa? Biasa dalam aspek agama, dalam aspek akidah, dalam aspek sosial, ekonomi, sejarah, ketamadunan, peradaban dunia. Representation kita dari apa? Sumber kita dari apa? Kita tak pernah tinggal Quran. Kita tak pernah tinggal hadis Nabi. Sebab ini sumber utama yang ditinggalkan pada kita. Takkan kita nak ambil berita-berita akhir zaman dalam kitab Weda Hindu, nak ambil berita akhir zaman dalam kitab Feng Shui, nak ambil berita akhir zaman dalam kitab apa lagi agama-agama lain dan sebagainya. Walaupun sememangnya sesetengah agama selain daripada Islam, mereka juga mempunyai ramalan-ramalan tersendiri daripada nabi-nabi dan tokoh yang dipercayai oleh mereka dalam agama mereka untuk memberitakan tentang ramalan dan masa depan hari kiamat. Itu hak dia berkenaan dengan agama dia. Sekadar kita nak menceritakan tentang contoh dan perbandingan, itu tak jadi masalah. Tetapi bila ditanya mana sumber kita, tetap sumber yang sama. Nak cari hak mana lagi, nak kait hak mana lagi, nak polik hak mana lagi, Quran dengan sunnah. Tetapi hari ini dipertikaikan. Mana ada Freemason dalam Quran, mana ada Illuminati dalam Quran, mana ada penyembah setan dalam Quran. Kalau kita melatari Al-Quran secara tilawah, teks sampai bila pun mutasyabihat tak akan keluar pada kita. Hari ini yang paling penting kita baca Quran, dah baca Quran. Tetapi ramai di antara kita baca Quran sekadar mentilawahkan teks dia semata-mata. Tetapi bagaimana dengan bentuk kontekstual, aktual dia, pergerakan dia, action daripada ayat-ayat yang terhasil daripada bacaan kita, sampai atau tidak pada minda kita, sampai atau tidak pada hati dan keimanan, seterusnya menggerakkan jawarih anggota kita untuk bertindak daripada tadabbur ayat-ayat tadi, ada atau tidak? Sementara perkataan-perkataan itu tidak wujud secara zahir. Mari ikut mana ni Ustaz? Mari ikut celah mana? Mari sumber mana? Antara contoh tajuk yang paling dominan, memang itulah Freemason, Illuminati, penyembah-penyembah Lucifer, syaitan. Dan bila ini kita akan garap dalam bentuk 3 komponen yang lebih besar, 3 komponen yang lebih luas pada kebiasaannya. Apa dia? Biasanya kita akan sebut pada komponen pertama ialah akhir zaman. Komponen yang kedua ialah Al-Islam. Komponen yang ketiga ialah tentang hijrah. Akhir zaman, Islam dan hijrah. Bila sebut tentang akhir zaman, kita bermula dengan sejarah peradaban, sejarah ketamadunan manusia. Bagaimana unsur-unsur seseorang yang asalnya beriman boleh lari akidah dia. Bagaimana seseorang yang asal taat pada Allah menjadi manusia yang kufur dan mengingkari Allah. Bagaimana seseorang yang asalnya baik kemudian menjadi seseorang yang berbalik dia punya perilaku, sifat dan adab. Dan ini telah diceritakan dalam Al-Quran menerusi pengkisahan para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, seawal nabi yang ketiga ikut tertib dan urutan. Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam sudah berlaku penyembahan berhala. Padahal Nabi Nuh baru nombor 3. Awal lagi. Tapi pasal apa bonda ni boleh terlepas pandang sampai menjadikan sebahagian besar umat-umat Nabi Nuh pada waktu itu kufur dan ingkar pada Allah,
dan menjadi sebahagian besar penyembah-penyembah berhala dan kaum-kaum yang mengikuti hawa nafsu. Akibatnya yang terhasil hanya 83 manusia, 83 insan sahaja yang terselamat dalam bahtera kapal Nabi Nuh peristiwa banjir besar dan taufan dia. Habis kesemuanya licin, dimusnahkan, diranapkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian dan bala tersebut. Inikah yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Kalau umat dahulu ingkar dan derhaka, balasan dia cepat tiba, balasan dia cepat datang. Dan kita bernasib baik hari ini kerana tampanan doa daripada Rasulullah supaya ditangguhkan perkara-perkara seumpama ini pada umat dia. Seterusnya turun ke bawah, zaman Nabi Ibrahim, kita tahu apa jadi, apa yang berlaku pada zaman Namrus, apa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Kita hari ini memang baru kenal apa itu Freemason, kita hari ini baru kenal apa itu Illuminati, tetapi hakikatnya gerakan kedua-dua pertubuhan dan kumpulan itu bermula di sini lagi, zaman Nabi Ibrahim, zaman Namrus lagi. Walaupun tidak lagi dinamakan sebagai Freemason, tidak lagi dinamakan Illuminati, sebab asas pergerakan dan agenda dia merupakan agenda dan asas yang sama sampai hari ini. Dan siapa penerus agenda dia? Keturunan-keturunan inilah hari ini yang memerintah dunia kita, keturunan-keturunan masih keturunan Namrus. Yang memerintah dunia kita hari ini masih keturunan-keturunan Fir'aun. Kita sedar atau tidak, kita perasan atau tidak, itu hakikat yang terpaksa dan perlu kita terima. Tetapi bagaimana kita sudah jauh terjebak dan boleh terlepas pandang. Sebelum itu kita habiskan beberapa komponen tadi. Yang kedua berkenaan dengan Islam, biasa sub kategori dia akan pi pada 5. Pertama, kita membahaskan tentang epistemologi Islam, tentang metodologi Islam, tentang politik Islam, tentang sejarah Islam, dan tentang perdagangan Islam. Yang terakhir ialah tentang hijrah. Bagaimana hijrah nak membentuk ekonomi Islam yang pernah diterapkan dulu, yang berteraskan sistem dinar dan dirham, yang akhirnya kita ditransformasikan dalam bentuk penipuan menggunakan wang kertas, wang fiat, wang kad dan wang elektronik. Hari ini semua menjadi hamba kepada benda ini, semua menjadi penyembah kepada benda ini, semua menjadi berhala kepada benda ini. Apa dia? Wang. Seterusnya perbincangan tentang energi, saving energy, alternative energy. Kemudian dibincangkan tentang pharmaculture, bagaimana kita nak menguruskan dalam bentuk nak mengelakkan makan dan minum kita, pakai dan sebagainya dalam bentuk yang lebih terjaga dan terkawal. Yang ini yang diberitakan oleh Rasulullah sampai tahap fitnah itu membuak-buak dengan banyaknya. Ada sekumpulan manusia yang melarikan diri daripada jemaah yang ramai, membawa ternakan-ternakan dan domba-domba mereka ke gunung-gunung, cari punca-punca air semata-mata nak menyelamatkan akidah dan iman mereka. Ini antara komponen-komponen yang kita tidak ceritakan secara keseluruhan. Apa solution? Inilah soalan paling penting. Kita dah cerita macam-macam, apa agenda mereka, apa penipuan mereka, apa pendustaan mereka, apa taktik mereka. Tapi apa dia solution? Apa dia jalan penyelesaian untuk umat Islam sekarang? Kita dah diberitakan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahawa untuk menangkis dan menangkal fitnah-fitnah Dajjal diberikan kepada kita satu surah yang khusus. Apa surah itu? Surah Al-Kahfi. Lebih-lebih lagi pengkhususan hadis Nabi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bila kita duk baca, kita duk hafal, kita duk ulang, ustaz tak nampak jugalah fitnah Dajjal. Baca tu lama dah. Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena. Macam rasa tak
tak lepas mana, macam mana ustaz ni boleh cakap lagu ni, rasa macam tak sedap hati, rasa macam tak kena. Dia akan mari hak paling koman lagu tu. Dia boleh detect benda-benda lagu tu, hati kita tu jadi tak selesa. Bila ada orang bercakap, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam nak jadi keliru, kita rasa macam nak jadi pening. Itu tanda-tanda biasa. Hak lebih jauh Allah bagi, tu kita tak tahulah tahap mana. Kita ni duk tahap biasa, tahap sederhana. Jadi faktor base point kita ialah Al-Kahfi. Bila kita baca Al-Kahfi setiap minggu, apa dapatan yang kita ada? Apa dapatan yang kita dapat? Sebenarnya Al-Kahfi perlu direnungi satu ayat demi satu ayat sampai yang terakhir. Di sanalah kita gali, kita korek, kita cungkil setiap mata pelajaran dia. Ayat-ayat yang kita anggap sebagai ayat muhkamat dan mutasyabihat dia untuk dibawa di mana? Di sinilah peranan khatib, di sinilah peranan imam-imam. Setiap perkara baru yang berlaku dibawa naik ke atas mimbar-mimbar untuk memperingatkan dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Inilah akan menjadi bagaimana surah ini berfungsi, sebagaimana saranan sunnah dibacakan setiap hari Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang. Kenapa perlu di sini? Nampak tak siapa yang ada duduk depan? Khatib. Siapa yang ada duduk depan? Imam. Bila imam duduk depan, ada makmum, kita duduk dalam apa? Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam masjid. Faksi pertama yang Al-Kahfi nak bagi tahu ialah jatuh bangunnya rumah Allah atas nama surau ataupun masjid. Pembinaan dia perlu di sini. Kita hari ini jam, kita hari ini karu biru, kita hari ini tak tentu kalu sebab pengurusan di sini masih tak beres. Tengok. Kita baca falsafah. Kita baca falsafah tentang ayat kursi. Ayat kursi ada falsafah, ada satu fenomena yang Allah bawa dan Allah jelaskan pada kita cukup mudah. Fenomena yang paling jelas dalam ayat kursi ialah Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur. Dan Allah garapkan fenomena ini untuk dia mengatur alam semesta berpandukan dua benda. Perselisihan perjalanan siang dan malam. Siang biasa kita gunakan untuk bekerja dan sebahagiannya untuk beribadat, dan malam kita gunakan untuk berehat, tidur. Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Allah nak mengajar kita, pengoperasian dia tidak pernah berhenti. Dia menguruskan sistem alam cakrawala semesta ini, tak akan pernah rasa mengantuk, tak akan pernah rasa nak tidur. Dia menguruskan semua makhluk-makhluk dia dalam apa keadaan, dalam apa waktu, dalam apa masa. Dan seharusnya benda ini juga berjalan dalam rumah dia. Rumah pemilik yang tidak tidur, rumah pemilik yang tidak mengantuk. Tetapi permasalahannya sekarang bila kita bawa fenomena dan tema ini pada masjid dan rumah kita, pasal apa rumah ibadat kita ada operating hour dia? Pasal apa masjid kita ada operating hour dia? Maksudnya pukul 10 gelap, pukul 10 dah tutup pintu, pukul 10 dah kunci. Dia dilenakan, dia ditidurkan. Bila masjid kita nak bangun? Subuh pagi. Subuh pagi esok baru dia bangun balik. Kita yang menidurkan dia, kita yang melenakan dia. Pasal apa rumah Allah mesti ada operating hour. Sedangkan Allah Tuhan punya rumah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dan kita sendiri menidurkan dan mengantukkan rumah dia. Bandingkan perkara ini dengan rumah-rumah ibadat agama lain. Contoh paling jelas di sini, kita akan dapat lihat operating hour mereka 24 jam. Mereka ada guard, mereka ada pengawal. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh pergi bila-bila masa. Sebab ada orang jaga.
Sebab dia nak rumah ibadat dia beroperasi untuk semua jenis penganut dia. Dan bagaimana kita hari ini bayangkan, kita tidak tahu keadaan kita dengan orang lain tak semestinya sama. Kebahagiaan kadang-kadang ada duka, kebahagiaan kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang orang tu pukul 2 pagi baru bergaduh dengan bini, pukul 2 pagi baru dengar berita yang kurang menyenangkan. Dia serabut duduk rumah, dia nak cari ketenangan. Ada baiknya aku pergi mengadu, merayu, menghadap Allah. 2 pagi. Agak-agak masjid mana buka bang? Agak-agak masjid mana buka? Aku nak sembahyang tahajud lah malam ni. Pi masjid tu tutup, pi depan sikit tutup, pi situ tutup, tutup. Sampai ke subuh pun rapat akan tutup. Macam mana? Dan inilah perlu difikirkan oleh pengurusi sampai orang bawah. Pertimbangan dan neraca dia nak memikirkan antara keselamatan aset-aset masjid dan nak memberi laluan kepada orang-orang yang nak beriktikaf. Kita tutup tu sebab nak jaga aset masjid, kan kecurian kan macam-macam kan. Kadang-kadang ada juga orang mari pukul 2, orang mari pukul 3, hak betul-betul. Tapi masjid tutup pula. Jadi perlukan banyak perbincangan, perlukan banyak solution untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita berlainan agama, pernah tak berlaku kecurian di rumah-rumah ibadat kamu? Dia kata kecurian ni ada di mana-mana, tetapi tahap dia minimum. Tahap dia minimum, dikawal sungguh, dijaga sungguh, diamati sungguh. Tapi kita, hak paling kecil, apa dia? Yang sering berlaku, hari raya dah. Pi semayang raya pakai selipar RM3.5, balik selipar harga RM35. Nah, selipar kita RM3.5, balik tu lawa selipar ni, perak-perak selipar orang RM35. Kawan tu pula baru beli selipar, baru nak tayang kat kawan selipar baru, tengok tinggal selipar Jepun. Ni ada di mana-mana. Tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil hak duduk rukuk sekali dengan kita. Siapa kadang-kadang buat kerja ni hak sujud sebelah kita. Why? Why ini berlaku? Lihat, kadang-kadang iktikaf kita. Tengok iktikaf kita. Apa maksud iktikaf? Iktikaf ni menetapkan diri. Kita masuk berniat iktikaf, macam-macam ibadat kita boleh buat. Kita nak baca Quran, go on. Nak berzikir, go on. Nak berwirid, go on. Nak meratib, go on. Nak baca mana-mana buku agama dalam masjid, go on. Tapi biasanya yang selalu kita buat ialah iktikaf apa? Iktikaf ritual ke iktikaf aktual yang selalu kita buat? Ritual ke aktual? Ritual yang selalu kita buat. Kita masuk buat benda saya sebut tadi. Iktikaf baca Quran, iktikaf semayang sunat, iktikaf meratib, iktikaf tu. Aktual jarang ada. Masjid besar macam ni tak akan berlaku biasanya. Tapi masjid yang kecil-kecil, mana bukti tak ada aktual? Kadang-kadang kita iktikaf ritual kita. Baca Quran habis 3 juzuk. Taik cicak dan taik lipah 3 kilo duduk sebelah. Tak ada siapa ambil tak. Quran dah habis 3 juzuk, taik lipah sebelah, taik cicak sebelah, tak ada siapa nak tolong sapu. Ritual kita buat, aktual tak ada, tindakan tak ada. Wirid 50,000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dah 50,000? Nampak atas, sawang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu. Ikut dia lah labah-labah, sambung lagi 10,000 Ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni kerja siapa? Ni kerja siapa? Dah kita lantik AJK. Mana AJK kebersihan? Mana AJK kebersihan? Rumah Allah surau tu hak AJK ke hak kita? Rumah Allah masjid hak AJK ke hak kita? AJK tu tukang mengurus, bersih sama-sama lah. Dah kata masjid kita, rumah Allah. Ni semua nak harap AJK. Ni kadang-kadang longkang ada sampah, longkang ada tin, tu pun AJK. Dan longkang ada tin. Dah hang tengok ambil je lah, dapat kedua tin je pun. Tu pun bagi tahu AJK bahagian kebersihan. Kepala paip patah pun AJK. Hak dia tunggu bila? Nak tunggu bedai nanti mesyuarat agung lah.
Hang kena aku ni, aku dah tanda ni, kepala paip patah belah ni, lampu bo tak nyala belah ni. Dia nak tunggu hak lagu tu. Jadi masjid ni jadi tempat apa? Tempat pergaduhan, mesyuarat agung, tempat adu domba, kadang-kadang tempat caci maki, kadang-kadang tempat perbalahan politik, kadang-kadang tempat tuhmah orang, cungkir peribadi orang. Jadi lagu tu dah. Sepatutnya masjid ini bila kotor sama-sama kita bersih, yang hadir sama-sama kita raih, yang jahil sama-sama kita bagi ilmu. Bukan nak buat fungsi masjid macam benda-benda tadi. Akibatnya bila kita buat operating hour pada masjid kita, masjid itu dilenakan, operasi dia ditidurkan, dan masjid pun jadi macam gua.